Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika ilman ya akramal akramin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, InsyaAllah kita meneruskan kelas yang ke-28 daripada pembacaan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karangan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Muslimin dan muslimat sekalian, sebagaimana biasa, sebagai mukaddimahnya kita memperkenalkan seorang tokoh yang menjadi rujukan, yang dijadikan rujukan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Tokoh yang saya nak ketengahkan pada malam ini iaitu Imam Sa'id bin Mansur. Sa'id bin Mansur. Beliau bernama Sa'id bin Mansur bin Syu'bah. Sa'id bin Mansur bin Syu'bah Al-Hafidh Al-Imam, iaitu mendapat gelaran di antara gelaran yang tertinggi di dalam ilmu hadis. Al-Hafiz, atas pada Hafiz, Al-Hujjah, atas pada Hujjah, Al-Hakim, atas pada Hakim, Amirul Mukminin. Maknanya tak banyak dah gelaran-gelaran yang boleh mengatasi gelaran Al-Hafiz. Panggilan yang popular bagi beliau dikenali sebagai Abu Osman. Beliau dilahirkan pada tarikh yang tidak diketahui. Para ulama tidak dapat membuktikan bilakah tarikh kelahiran beliau, tetapi secara zahirnya beliau lahir pada pertengahan kurun yang kedua. Pertengahan kurun yang kedua, iaitu lebih kurang satu zaman dengan imam kita, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau berguru daripada ramai guru-guru, dan di antara guru-guru beliau ada tokoh-tokoh yang sangat ternama di bidang hadis. Secara khususnya di antaranya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan dia sezaman dengan Imam Syafi'i. Kerana Imam Syafi'i pun berguru dengan Imam Malik, dia pun berguru dengan Imam Malik. Di antaranya Imam Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah, guru beliau, salah seorang daripada dua Sufyan yang masyhur, Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. Dan di antara guru beliau Al-Lais bin Sa'ad. Siapa dia Imam Lais? Imam Lais merupakan seorang mujtahid mutlak, seorang tokoh yang sebanding dengan imam-imam mazhab yang empat. Imam Lais bin Sa'ad, seorang tokoh yang terkenal di Mesir, tetapi mazhab beliau sebagaimana mazhab-mazhab yang setengah mazhab yang lain, di antara mazahib munqaridah, mazhab yang tidak ada pengikutnya sekarang ni. Imam Lais bin Sa'ad. Kalau sebelum ni kita perkenalkan Imam Auza'i, merupakan tokoh mujtahid daripada Syam, tokoh mujtahid daripada Mesir. Imam Al-Lais bin Sa'ad rahimahullah ta'ala yang merupakan guru kepada Imam Sa'id bin Mansur. Kemudian di antara guru beliau Syarik Al-Qadhi dan ramai lagi yang lain-lain. Ini di antara empat nama yang besar yang merupakan guru kepada Imam Sa'id bin Mansur. Beliau juga melahirkan ramai anak-anak murid yang mengambil hadis khususnya daripada beliau. Di antara tokoh yang mengambil hadis daripada beliau, yang menjadi anak murid kepada beliau, imam yang pertama sekali Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala.
Imam Ahmad pengarang kitab Musnad, anak murid kepada Sa'id bin Mansur. Yang kedua Imam Ad-Darimi, juga merupakan anak murid kepada Sa'id bin Mansur. Imam Abu Daud pengarang As-Sunan. Siapa nama dia? Ada siapa ingat? Siapa ingat nama Imam Abu Daud? Abu Daud gelaran. Cikgu belek-belek lah. Hari ni nak marah cikgu, biasa cikgu marah anak murid lah. Okey, Imam Abu Daud nama Sulaiman bin Al-Ash'ath. Sulaiman bin Al-Ash'ath. Beliau merupakan anak murid kepada Sa'id bin Mansur juga. Antara anak murid beliau Imam Muslim, pengarang kitab Sahih Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi. Kemudian Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, dan ramai lagi tokoh-tokoh yang besar yang menjadi anak murid kepada Imam Sa'id bin Mansur rahimahullahu ta'ala. Dan ulama' banyak memberi pujian tentang kedudukan dan kehebatan Sa'id bin Mansur ini. Di antaranya Imam Abu Hatim Ar-Razi, salah seorang tokoh yang banyak menilai perawi-perawi hadis, tokoh-tokoh hadis. Beliau menyatakan bahawa huwa thiqatun minal mutqinin al-athbat. Dia seorang yang boleh dipercayai, yang sangat-sangat teliti. Al-mutqinin, mana orang yang sangat hebat dari sudut penelitian dia berkaitan dengan hadis. Mimman jama'a wa sannaf, dia di antara orang yang menghimpunkan hadis dan juga mengarang kitab berkaitan dengan hadis. Beliau wafat pada tahun 227 Hijrah di Mekah. Beliau meninggalkan beberapa karangan, di antaranya berkaitan dengan tafsir Al-Quranul Karim, dan yang paling popular iaitu kitab Sunan beliau. Sebab itulah kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala pelihara karangan-karangan ulama ni yang paling Allah Ta'ala pelihara apa yang berkaitan dengan kemahiran dia. Dia berkaitan dengan tafsir, dia alim, dia karang juga, tapi dia lebih alim berkaitan dengan hadis. Kitab hadis dia sampai ke kita lebih popular. Begitulah setengah-setengah tokoh yang lain, walaupun dia tokoh ahli fiqh, dia ada juga menulis bab hadis, tapi kitab hadis dia tak berapa nak sampai ke kita. Tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara ilmu. Kadang banyak tokoh-tokoh mengikut kepakaran dan kemahiran mereka. Kitab beliau Sunan yang dinamakan As-Sunan ataupun terkenal dengan Sunan Sa'id bin Mansur. Kitab beliau ini salah satu kitab yang berpandukan kepada mazhab Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana di sana ada juga kitab-kitab hadis yang dikarang oleh tokoh yang bukan Ahli Sunnah. Kerana sebagai contohnya tokoh Syiah, dia ada kitab hadis dia tak pakai Bukhari Muslim. Dia pakai kitab-kitab hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam mereka. Dan dalam kitab Sunan bin Sa'id bin Mansur ni juga menghimpunkan hadis-hadis yang marfu' dan tidak kurang juga hadis yang mauquf. Apa dia hadis marfu'? Wa ma udhifa lin nabil marfu'u, yang disandarkan kepada Nabi dinamakan marfu', iaitu hadis qala Nabi, qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah, iaitu bersabda Rasulullah, aku mendengar Rasulullah, itu dinamakan hadis yang marfu'. Dan hadis mauquf juga banyak dalam kitab beliau, sunan beliau. Wa ma li tabi'i wal maqtu', yang disandarkan kepada tabi'i dinamakan maqtu', dan yang disandarkan kepada sahabat dinamakan mauquf, iaitu kenyataan-kenyataan dan fatwa-fatwa di kalangan sahabat banyak di dalam kitab Sunan Sa'id bin Mansur. Sebelum ni kita dah tahu ada beberapa kitab yang banyak menghimpunkan fatwa-fatwa, kenyataan-kenyataan sahabat, di antaranya Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Di antaranya apa? Musannaf Ibnu Abi Syaibah, lagi Musannaf Abdul Razak Ibnul Hammam, yang kita dah bincang dulu.
Di antaranya Sunan Sa'id bin Mansur. Ini 3 kitab yang banyak menghimpunkan hadis-hadis mauquf ataupun kenyataan-kenyataan daripada sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian dalam kitab beliau menghimpunkan hadis. Beliau tidak mengira sama ada hadis tersebut sahih ataupun dhaif. Dihimpun belaka. Cuma kalau kita nak tahu sahih ataupun dhaif, kita tengoklah kepada perawi. Kena cek balik. Kerana zaman-zaman awal dulu para ulama menyatakan tak apa, tidak dinyatakan hadis tersebut hadis dhaif, kerana orang yang baca kitab-kitab hadis dia boleh tahu dah. Tengok sebut nama dia tahu. Nama apa? Nama Najib. Ni tak boleh pakai contoh. Tahu dah, kenal dah. Nama, tapi kalau orang 100 tahun akan datang sebut nama Najib bin Abdul Razak, orang tak tahu dia ni boleh percaya ke tak. Jadi kena orang kemudian membuktikan bahawa dia boleh dipercayai ataupun tidak. Tapi zaman dulu memadai sebut bahawa riwayat ini aku riwayatkan daripada sipulan-sipulan. Jadi ulama-ulama di zaman tu boleh tahu dah ini kenyataan yang betul ataupun sebaliknya. Beliau menyusun mengikut susunan kitab-kitab fiqh. Hadis sebagaimana sunan-sunan yang lain mengikut kitab-kitab fiqh. Mana dia tak ikut sahabat yang meriwayatkan hadis, tapi mengikut bab-bab fiqh sebagaimana kebanyakan sunat-sunat yang lain. Kelebihan beliau di antaranya beliau merupakan kitab yang mempunyai sanad yang ali. Apa makna sanad yang ali? Iaitu mempunyai tidak ramai perantaraan di antara beliau dengan Rasulullah. Antara Sa'id bin Mansur dengan Rasulullah tak ramai. Bahkan sebahagian daripada hadis-hadis dalam kitab Kutubus Sittah, sebahagian hadis-hadis dalam Kutubus Sittah diambil melalui jalan Sa'id bin Mansur. Mana bawah pada dia lagi. Imam Muslim nak murid pada dia. Kalau Imam Muslim ambil daripada dia, tambah satu perantaraan. Jadi dia lebih hampir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dinamakan sanad yang ali. Wa ma qallat isnaduhu ala. Apa yang kurang sanad dia, iaitu perantaraan di antara perawi dengan Rasulullah, dinamakan sanad yang ali. Muslimin dan muslimat sekalian, kemudian yang seterusnya kita lihat banyak ulama-ulama fiqh terutamanya banyak menukilkan kalam-kalam, fatwa-fatwa sahabat daripada kitab beliau. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, banyak ahli-ahli fiqh menakalkan kalam yang telah dihimpun oleh beliau. Dan kitab beliau ini di antara kitab yang dicetak sekarang ni. Ada beberapa tokoh yang dia buat tahqiq kepada kitab ni, ada yang dicetak dalam 6 jilid lebih kurang. Berdasarkan kepada panjang ataupun pendeknya komentar kepada kitab tersebut. Kalau panjang, banyaklah sikit jilid. Kalau kurang komentar, kuranglah sikit jilid dia. Hadis dia lebih kurang 2791. 2791 hadis. Di antara orang yang mentahqiqnya salah seorang ulama di benua India yang bernama Syekh Habibur Rahman Al-A'zami, seorang tokoh hadis semasa yang sempat dengan kita. Seterusnya kita membincangkan tajuk yang baru berkait di dalam kitab Bulughul Maram. Wa bisanadil muttasili ila al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala qala babu sujudis sahwi wa ghairihi, bab sujud sahwi dan sujud-sujud yang lain. Berkaitan sujud sahwi ini, saya suka kita baca hadis Abdullah bin Buhainah dulu. Kita tinggal dulu sekejap beberapa hadis. Kita baca hadis Abdullah bin Buhainah. Betul tak?
Betul tu. Dalam bab lain tadi, silap. Dalam bab. Okey. Wa an Abdullah bin Buhainah radhiyallahu taala anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhr faqama fi rak'atayn al-ulayayn wa lam yajlis faqama an-nasu فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم أخرجه السبعة وهذا لفظ البخاري وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. Yang bermaksud Abdullah bin Buhainah telah menceritakan bahawa pada suatu hari Nabi SAW mengimami mereka solat zuhur. Namun ketika selesai rakaat kedua yang pertama, mana dua rakaat yang pertama, jangan pening terjemahan dia, rakaat kedua yang pertama. Kalau kita nak ubah sikit terjemahan tersebut, ketika selesai dua rakaat yang awal, dua rakaat yang awal, rakaat kedua yang pertama tu pening kita. Dua rakaat yang awal, baginda sallallahu alaihi wasallam terus berdiri tanpa duduk, tidak melakukan tahiyat awal. Maka orang ramai pun ikut berdiri bersamanya. Nabi terlupa tahiyat awal. Namun setelah baginda menyelesaikan solatnya dan orang ramai menunggu salamnya, baginda yang masih duduk bertakbir dan melakukan sujud dua kali sebelum salam. Sesudah itu baru salam. Hadis diriwayatkan oleh Sab'ah. Ditulis itu khamsah. Oleh Sab'ah, 7 tokoh hadis. Hadis inilah lafaz menurut lafaz Imam Al-Bukhari. Dia ada terjemahan lagi. Menurut riwayat Imam Muslim, yukabbiru, dia bertakbir pada setiap kali sujud dalam keadaan dia duduk, dan manusia iaitu makmum orang ramai sujud bersama dengan dia. Maka nama nasiya minal julus, iaitu sebagai ganti apa yang dia lupa daripada dia duduk. Maknanya dia ada penambahan riwayat Imam Muslim dari riwayat Imam Bukhari. Jadi apa maksud hadis ni? Satu peristiwa, saya terang sepintas lalu dulu, kemudian sekarang baru kita detailkan. Sepintas lalu, maksud hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berlaku Nabi terlupa daripada duduk tahiyat awal. Terlupa tahiyat awal sembahyang zuhur, kemudian sebelum salam Nabi sujud 2 kali. Ini sebagai dalil bahawa adanya sujud sahwi bila? Sebelum salam. Sebelum salam, ingat dulu situ. Sekarang kita bahas lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة. Dia tulis aqsurat. Saya dengar banyak daripada guru-guru baca hadis ni aqsurat. Termasuk dalam kitab asal kitab yang diletak baris oleh Dr. Nuruddin itu, dia letak aqsurat. Aqsuratis salah,
Wa rajulun yad'uhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzal yadain faqala ya Rasulullah anasita am qasurta, ataupun kusirat, tak salah juga dari segi makna dia, tapi biasa saya dengar riwayat am qasurta. Faqala lam ansa wa lam tuqsar. Faqala bala qad nasita, bukan nasitu tu, bala qad nasita. Ni confirm salah, nasitu memang confirm salah, qad nasita. Fa shalla rak'ataini thumma sallam thumma kabbara fasajada mithla sujudih aw atwal thumma rafa'a ra'sahu fakabbar thumma wada'a ra'sahu fakabbar fasajada mithla sujudihi aw atwal thumma rafa'a ra'sahu wa kabbar. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari wa fi riwayatin li Muslim salatul asr. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Nabi SAW mengerjakan salah satu dari dua solat petang. Solat petang sama ada zuhur ataupun asar, tapi dalam riwayat Muslim dia menyebut secara jelas sembahyang asar. Salah satu daripada dua solat petang hari sebanyak 2 rakaat. Kemudian Nabi salam, lalu bangun menuju ke salah satu batang kayu yang ada di hadapan masjid dan berpegang padanya. Pegang salah satu pada tiang ataupun batang kayu yang jadi dinding masjid. Sedang di antara kaum terdapat Abu Bakar dan Umar, namun kedua-duanya segan ataupun takut untuk berbicara kepadanya. Dan Nabi SAW keluar dari masjid dengan langkah yang cepat, hingga membuat mereka tertanya-tanya. Bukan Nabi keluar ni. Ada terjemahan lain? Orang lain pergi mendapatkan Nabi dengan cepat. Bukannya Nabi keluar dengan cepat. Bila Nabi terlupa semayang, tertinggal 2 rakaat, orang pergi unggal kat Nabi. Betul terjemahan begitu? Dia sebut itu. Orang keluar dengan cepat nak pergi mendapatkan Nabi. Itu baru terjemahan betul. Sini dia tulis Nabi keluar dengan cepat. Itu tak betul. Mana orang lain, orang ramai pergi mendapatkan Nabi dengan cepat. Rasa macam ada benda yang keliru. Orang ramai keliru. Semayang asar 2 rakaat, keliru lah. Jadi duk pergi kok Nabi nak bagi kenyataan ataupun nak mengajar dan seumpamanya. Dan Nabi SAW keluar, iaitu bukan Nabi situ, orang ramai keluar mendapatkan Nabi dengan cepat, hingga mereka bertanya, apakah solat telah dikosarkan? Lalu ada seorang lelaki yang digelar oleh Nabi SAW dengan panggilan Zulyadain. Seorang lelaki yang bernama Zulyadain bertanya, wahai Rasulullah, apakah kamu lupa atau solat telah dikosarkan? Nabi SAW menjawab, aku tidak lupa dan solat pun tidak dikosarkan. Nabi rasa macam tak salah, macam biasa je, kosar pun tak, rasa betul dah. Wahai Rasulullah, Nabi Zulyadain menegaskan, sesungguhnya kamu telah lupa. Maka Nabi SAW solat lagi 2 rakaat dan melakukan salat. Sesudah itu bertakbir seraya melakukan sujud seperti biasa atau lebih lama lagi. Kemudian mengangkat kepala dari sujudnya seraya bertakbir, selanjutnya menurunkan kepalanya lagi seraya bertakbir dan sujud seperti biasanya atau lebih lama lagi. Sesudah itu mengangkat kepala dari sujudnya seraya bertakbir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lafaz hadis ini adalah lafaz Imam Bukhari. Sini pun silap terjemah lagi. Dia tulis redaksi hadis menurut Imam Muslim. Sepatutnya redaksi hadis menurut Imam Bukhari. Menurut riwayat Muslim, disebutkan bahawa solat yang dimaksudkan ialah solat asar. Banyak silap terjemah ni. Ada bagus juga silap terjemah.
Boleh saya komen sikit. Nak bagi tahu bahawa kita jangan percaya 100% pada terjemah. Ni bukti dia. Kita sini dah. Kita antara membuktikan betul silap terjemah, kita tengok sahabat kita ada baca kitab yang orang lain terjemah, ada baca orang lain terjemah, nampak bercanggah sangat. Bila bercanggah, hak ni kata gini, hak ni kata gini, saya dia akan jadi pengadil hak mana betul. Jadi inilah bahaya kalau orang mengaji tanpa guru, tersilap dan seumpamanya. Okey. Apa maksud hadis ini? Peristiwa ini, hadis ini masyhur dengan nama hadis Zulyadain. Hadis Zulyadain memang masyhurlah berkaitan dengan sujud sahwi. Nabi terlupa semayang, Nabi semayang asar 2 rakaat. Sudah selesai bagi salam, Nabi beredar. Bila Nabi beredar, Abu Bakar dengan Umar tak tergamuk. Nak pergi tanya tak tergamuk. Kemudian ada sahabat yang lain pergi unggal. Tahu unggal? Bahasa Terengganu sikit. Pergi mendapatkan Nabi SAW. Di antaranya Zulyadain tanya, adakah sembahyang kita ni kosor ataupun kamu lupa? Nabi rasa tak. Kosor pun tak, lupa pun tak. Kosor pun tak, lupa pun tak. Tapi Zulyadain kata, ya wahai Rasulullah, mu lupa dah ni. Dan menurut riwayat yang lain ada tanya sahabat lain mengisyaratkan ya bahawa Rasulullah telah tersilap. Maknanya berlaku juga lupa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan sembahyang dia 2 rakaat. Nabi teruskan sembahyang. Fa shalla rakaatain. Nabi terus sembahyang 2 rakaat, kemudian bagi salam. Maknanya summa kabbar. Kemudian Nabi bertakbir semula. Fasajada misla sujudi. Nabi setiap kali dia sujud takbir, Allahu akbar. Bangun daripada sujud takbir. Sujud kali kedua takbir. Angkat kepala takbir. Ini menunjukkan bahawa Nabi sembahyang 2 rakaat, kemudian Nabi solat, Nabi sujud sahwi. Tapi bila di sini sujud sahwi? Sebelum salam ke selepas salam? Summa sallama summa kabar. Nabi salam dulu, kemudian Nabi takbir. Betul gitu? Fa shalla rak'atai summa sallam summa kabar. Nabi salam, kemudian Nabi takbir balik, Nabi sujud. Maknanya lepas pada salam. Tadi hadis Abdullah bin Buhainah sebelum salam. Okey. Tinggal dulu syarah dia. Kita ambil poin Nabi takbir lepas salam. Wa fi wali Abi Dawud faqala asadaqa Zulyadain fa auma'u ay na'am. Menurut riwayat Abu Dawud disebutkan bahawa Nabi SAW bertanya, benarkah apa yang dikatakan oleh Zulyadain? Mereka menjawab, mereka mengisyaratkan dengan isyarat yang mengiyakan. Bukan jawab dengan suara, seolah-olah ada isyarat mengiyakan. Isyarat mengiyakan macam mana? Orang Melayu anggaplah. Orang Arab dulu tak tahu dah. Saya masa duduk di Syria, rupa-rupanya isyarat Arab ada benda yang beza dengan kita. Kita pergi kedai tanya tak, ada tak gula? Dia kata orang Syria, bila dia mecok gitu, mana tak ada, kita air. Wah ni kata ganas ni, kata tak layan ke aku tanya. Ada. Ngiling kepala bukan mana tak ada, ngiling kepala nak minta penjelasan. Kalau orang Arab, Arab Syria, bila kita tanya apa tu dia tak faham, ngiling kepala. Ngiling kepala tu dia nak minta penjelasan. Sebab tu isyarat ni ada kala berbeza. Jadi di sini sahabat mengisyaratkan kepada Rasulullah bahawa memang betul Rasulullah telah solat 2 rakaat. Wa hiya fi sahihain lakin bi lafzi qalu. Sedangkan dalam kitab Bukhari dan Muslim ada menyatakan dengan lafaz qalu, mereka berkata.
iaitu bukan mengisyaratkan. Maknanya mereka sebut ya, tapi dalam riwayat Abu Daud dengan isyarat saja, mengiyakan apa yang dikatakan oleh Dzul-Yadain. Dan mengikut riwayat wahya fi riwayatillah walam yasjud hatta yaqanahu Allah Ta'ala. Dalam riwayat yang lain daripada Abu Daud disebutkan bahawa Nabi SAW tidak melakukan sujud sahwi melainkan sudah Allah meyakinkan perkara itu kepadanya. Mana dah yakin sungguh dia tersilap, baru dia sujud sahwi. Okey. Kemudian kita pergi lagi satu hadis lagi, baru kita nak syarah. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim fasajada sajdatain thumma tashahhada thumma sallam. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa hassanahu wal Hakim wa sahhaha. Imran bin Husain radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Nabi SAW solat mengimami mereka, namun baginda melupakan sesuatu. Lalu baginda melakukan sujud 2 kali, kemudian baca tasyahud, sesudah itu baru salam. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Tirmizi menilainya hasan, juga diriwayatkan oleh Hakim yang menilainya sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang pertama berkaitan dengan hadis ni, kita tengok sujud Nabi terlupa dan Nabi sujud 2 kali, tak ada beza. Tapi di sini dia ada penambahan, Nabi apa? Baca tahiyat sebelum salam. Lepas sujud tahiyat, lepas sujud tahiyat barulah salam. Okey, maknanya selepas sujud ada tahiyat pula. Disebut dalam hadis ni. Okey, kita berhenti dulu setakat hadis tu. Kita tengok perbincangan di kalangan para ulama rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan hadis-hadis ini. Pertama-tama kita lihat berkaitan dengan kedudukan hadis. Hadis Abdullah bin Buhainah yang mula kita bacakan tadi sahih, tak ada masalah. Hadis Abu Hurairah juga berkaitan dengan kisah Dzul-Yadain sahih, tak ada masalah. Kemudian hadis Imran bin Husain yang menceritakan tentang tasyahud, adanya tahiyat di antara sujud sahwi dengan salam. Hadis ini merupakan hadis yang syadz, walaupun dihukum hasan oleh Imam Tirmizi, dihukum sahih oleh Imam Hakim, tetapi Dr. Nuruddin Aitir hafizahullah ta'ala, guru saya, menyatakan bahawa hadis ini hadis syadz. Apa makna hadis syadz? Wa ma yukhalif siqatun anil malal. Apa yang bercanggah riwayat orang yang boleh dipercayai, bercanggah daripada sekumpulan yang lain. Sama-sama boleh dipercayai, tapi riwayat ni individu dia sedikit, seorang meriwayatkan, dia tu boleh percaya, tapi orang lain ramai, riwayat tak sebut perkara yang dia sebut. Kita tengok berapa banyak dah dua hadis tadi. Hadis kisah Dzul-Yadain dengan hadis Abdullah bin Buhainah. Kedua-dua hadis tak sebut tasyahud. Jadi dia sebut tahiyat antara salam dengan sujud sahwi. Jadi ini riwayat yang ada tahiyat ini adalah syadz, bercanggah dengan riwayat-riwayat yang lain, walaupun perawi dia adalah perawi yang sahih. Ini dinamakan syadz. Kalau perawi dia seorang yang dhaif, hadis ni dinama apa? Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang dhaif bercanggah dengan riwayat-riwayat yang sahih, hadis tersebut dinama hadis munkar. Hadis syadz hukumnya dhaif. Hadis munkar bersangatan dhaif. Bersangatan dhaif. Jadi hadis ni hadis yang dhaif. Ada kerana dia bercanggah dengan riwayat-riwayat yang lebih kuat dan lebih sahih daripadanya.
Pengajaran daripada hadis ni, mungkin orang tertanya, kenapa Nabi ni lupa? Tuan-tuan, Nabi lupa kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala saja bagi Nabi lupa supaya nak mengajar kita. Kalau tak berlaku lupa Nabi semayang ni, kita tak erti nak sujud sahwi. Kalau Nabi semayang tak pernah lupa, jadi kita memang lupa. Allah Ta'ala boleh nak pelihara Nabi, dia bagi tak lupa, tapi kita jadi tak erti. Jadi kadang-kadang sebab itulah lupa Nabi merupakan suatu kebaikan bagi Nabi dan juga rahmat bagi umat dia. Bukan suatu kelemahan. Jangan pula orang bertekad, Nabi pun lupa. Sikit-sikit bila kita lupa, Nabi pun lupa. Bila kita lupa, Nabi pun lupa. Itu seolah-olah macam kita ada unsur-unsur nak memperlekehkan Nabi. Tapi sebenarnya Nabi lupa dengan tujuan dia nak mengajar kita. Allah Ta'ala saja bagi tentukan bagi Nabi terlupa. Begitulah juga Nabi tertidur, dalam satu peristiwa tertidur sampai tertinggal semayang. Jadi disyariatkan qada semayang. Ada perkara-perkara yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kita dengan cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala lupakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkaitan dengan hadis ni, kita lihat ada dua keadaan. Adakah sujud sahwi tersebut sebelum salam ataupun sujud sahwi selepas salam? Adakah sujud sahwi ada tahiyat ataupun selepas pada dia, ataupun tidak ada tahiyat ataupun tasyahud selepas pada dia? Dalam masalah ni panjang perbahasan para ulama. Jadi sebelum bahas tu, saya rasa nak baca dua hadis lagi yang masih ada kaitan lagi dengan masalah ni. Jadi saya ambil hukum berkaitan dengan tahiyat, yang baca tahiyat tadi. Kita ambil berkaitan dengan baca tahiyat tadi, bahawa dalam mazhab Hanafi, Hanbali menyatakan bahawa selepas daripada sujud sahwi adanya tahiyat. Hanafi, Maliki dan Hanbali. Tetapi kebanyakan ulama-ulama yang lain menyatakan riwayat tersebut riwayat yang syaz dan tidak boleh kita pegang, kita jadikan hujah. Kita tak boleh jadikan hujah dan tak perlu adanya tahiyat selepas daripada sujud sahwi. Dan pandangan ini pandangan ramai, termasuklah mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian hadis yang seterusnya, sebelum kita bincang tentang sujud sebelum salam, lepas salam, kena habis dulu hadis ni. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla athalathan aw arba'a falyatrah asy-syakka wal yabni ala mastayqan thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallim fa in kana shalla khamsan syafa'. Rasa macam silap tulis tu. Syafa'na lah, tak ada alif. Mana ada alif tu perbetulkan. Wa fi nuskhah syafa'na, tak ada alif. La'alla as-shawab syafa'na. Syafa'na lahu salatah wa in kana shalla tamaman kana targhiman lisyaitan. Rawahu Muslim. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seorang di antara kamu ragu-ragu dalam solatnya sehingga tak tahu 3 atau 4 rakaat solat yang telah dilakukannya, maka buanglah keraguannya dan lanjutkanlah apa yang diyakini. Jangan ragu, ambil yang yakin. Kalau 4 ataupun 3 tu confirm yakin, 4 tu belum tentu, ragu-ragu lagi, ambil 3. Kemudian lakukanlah sujud 2 kali sebelum salam. Ni sebut sebelum salam. Jika ternyata solat yang dikerjakannya 5 rakaat lepas semayang, ataupun memang semayang tu realitinya 5 terlebih sungguh, 5 rakaat bererti yang menggenapkan solatnya adalah sujud sahwinya. Mana sujud sahwi boleh menampung kesilapan terlebih rakaat tersebut.
Dan jika ternyata solat yang dilakukan adalah genap, katakan memang solat dia bila ditambah satu rakaat cukup, molek-molek cukup dah, sujud sawi tu untuk apa? Bererti kedua-dua sujudnya menjadi kehinaan bagi syaitan. Kerana syaitan Allah Ta'ala suruh sujud, dia tak nak sujud. Jadi kita sujud, kita boleh mengalahkan syaitan, boleh memberi satu penghinaan kepada makhluk yang terkutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ambil satu hadis lagi, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma sallama qila lah ya Rasulullah ahadatha fi ssalati syai' qala wa ma dhalik qalu sallaita kadza qala fathana rijlaihi wastaqbala al-qiblata fasajada sajdataini thumma sallam thumma aqbala alaina biwajhihi faqala innahu law hadatha fi ssalati syai'un anba'tukum bih walakin innama ana basharun ansa kama tansawun fa idza nasitu fadhakkiruni wa idza shakka ahadukum fi salatihi falyataharra as-shawab falyutimma alayhi thumma liyasjud sajdatain muttafaqun alayh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai solat, lalu dikatakan kepadanya, dia ditanya, wahai Rasulullah, apakah telah terjadi sesuatu dengan solat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa dia demikian? Mereka menjawab, kerana ternyata kamu solat demikian dan demikian. Mana sahabat bagi tahu sembahyang kita ni lain pada biasa, ada kecacatan. Ibnu Mas'ud melanjutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera melipat kedua belah kakinya seraya menghadap ke arah kiblat. Mana Nabi dah beredar dah daripada kiblat, menghadap ke kiblat semula, dan melakukan sujud sebanyak 2 kali lalu salam. Sujud bila? Sebelum salam. Sesudah itu baginda menghadapkan wajahnya ke arah kami dan bersabda, sesungguhnya andai kata terjadi suatu berkenaan dengan solat, nescaya akan menyampaikannya kepadamu. Kalau ada benda yang baru, aku akan cerita dulu. Namun aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Aku lupa sebagaimana kamu lupa. Apabila aku lupa, ingatkanlah aku olehmu. Apabila seorang di antara kamu mengalami keraguan dalam solatnya, hendaklah dia berpegang kepada perkara yang diyakininya dan lanjutkanlah solatnya. Mana sempurnakanlah solatnya. Kemudian lakukanlah sujud sebanyak 2 kali. Hadis Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatil Bukhari falyutimma thumma yusallim thumma yasjud. Tengok dalam Bukhari tadi, Bukhari dan Muslim kata sujud bila? Sebelum. Ada riwayat yang lain dalam Bukhari menyebut hendaklah dia menyempurnakan solatnya, kemudian salam lalu sujud. Salam baru sujud dah. Tadi sujud baru salam. Bukhari juga sahih juga. Dan wali muslimin qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada sajdatay sahwi ba'da salami wal kalam. Menurut riwayat Imam Muslim disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud sahwi 2 kali sesudah salam dan berbicara. Lepas cakap dah. Lepas bercakap baru Nabi sujud sahwi. Hadis ini sahih. Wali Ahmad wa Abi Daud. Ni kaitan belaka ni. Wan Nasa'i min hadithi Abdi Ja'far. Abdullah bin Ja'far. Tambah lafzul jalalah. Min hadithi Abdullah bin Ja'far marfu'a radhiyallahu anhu marfu'a qala man syakka fi salati falyasjud sajdataini ba'da ma yusallim wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dalam sebuah hadis marfu' diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i melalui Abdullah bin Ja'far disebutkan barang siapa yang ragu dalam solatnya hendaklah melakukan sujud 2 kali sesudah salam. Hadis dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala,
banyak masalah. Banyak hadis tapi masalah tak banyak. 2-3 masalah je. Salam sebelum sujud sahwi ataupun sujud sahwi sebelum salam. Satu. Yang kedua, sujud sahwi dengan beberapa sebab disebut dalam hadis tersebut. Yang pertama, bila ada perkara yang lupa, sahwan, lupa. Yang kedua, ada keraguan, syak. Ni saya ambil yang disebut dalam hadis ni saja. Saya tak bincang dari sudut fiqh. Kalau fiqh dia detail lagi. Kita ambil apa yang disebut dalam hadis ni. Sama ada lupa ataupun ragu. Ragu, dia dikenakan sujud sahwi. Kemudian kita tengok ada dua, bila kita pengajaran hadis Abu Sa'id pula, dia sebut apabila seorang ragu, dia hendaklah ambil yang yakin. 3 atau 4 kira 3. Inilah pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama kita kira kena ambil yang yakin. 3 tu yakin. Tapi ada satu hadis yang lain pula, hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'ud tak suruh kita ambil yang yakin. Disuruh fal yataharras shawab. Berpegang dengan perkara yang rasa lebih tepat. Perkara yang diyakini, bukan diyakini tu. Perkara yang lebih tepat. Lebih tepat, lebih berat atas zon dia, atas sangkaan dia. Berkaitan masalah ini, Imam Abu Hanifah dia kata apa? Kalau kita ragu, tengok. Kalau 50-50, kita ambil yang yakin. 3 ke 4. Memang 50-50, tak boleh nak tu. Rasa macam tak boleh nak tu. Puas mikir, ambil 3. Tu jumhur ke Hanafi pun kata begitu. Tapi kalau berat kepada salah satu, 3 ke 4, rasa-rasa baru lagi tahiyat. Bila kita rasa baru lagi tahiyat awal, mana hati kita lebih berat, 3. Rasa-rasa lama dah semayang. Bila rasa-rasa lama dah semayang, mana hati kita lebih berat ke 4. Jadi Hanafi kata kalau keadaan macam tu, kita kena ikut hak mana hati lebih cenderung. Lebih berat kat mana? Lebih berat ke 3 ke lebih berat ke 4? Kalau 50-50, memang ambil yang kurang, ambil yang yakin. Tapi hak mana? Hak lebih berat. Itu mengikut mazhab Hanafi. Tapi kalau kita dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dia kata tetap ambil 3 juga. Rasa-rasa macam 4, tapi ya ke? Ya ke? Ambil 3. Tapi kalau Hanafi, rasa-rasa 4, tapi boleh jadi juga 3. Dia kira 4. Itu taharrus shawab. Mana taharrus shawab, tak yakin. Walaupun tak yakin, ada zon, ada sangkaan yang lebih terhadap salah satu yang kita ragu tersebut. Apa dalil Hanafi? Dalil Hanafi masalah taharrus shawab tadi. Fal yataharras shawab. Apa dalil Syafi'i? Syafi'i kata makna taharrus shawab, fal yataharras shawab tu maknanya suruh kita cari, kita pilih sehingga kita boleh menyebabkan keyakinan. Bila yakin sungguh, barulah kita berpegang dengan yakin. Makna taharrus shawab hak tu sama je makna dengan yakin. Ni mazhab Syafi'i dia tidak membezakan di antara taharrus shawab dan dengan yakin. Kemudian berkaitan dengan hadis ni juga. Kita pergi kepada masalah yang kita sebut tadi. Sujud sahwi ini sebelum salam ke selepas salam? Hadis sahih belaka, ada belaka sebelum salam, selepas salam. Sebelum salam ataupun selepas salam. Tengok hadis Abu Sa'id sebelum salam. Hadis Ibnu Mas'ud tidak sebut. Dalam riwayat Bukhari selepas salam. Selepas salam. Banyaklah. Kita tengok tadi beberapa hadis sebut selepas, ada beberapa hadis sebut sebelum. Dia sudut kesahihan memang sahih-sahih berlaku. Berdasar kepada ni, ulama mengatakan ada 8 mazhab, 8 pandangan ulama tentang sebelum ataupun selepas salam. 8 pandangan. Tapi cukup kita ambil yang mazhab-mazhab utama sahaja.
Mazhab-mazhab utama dia terbahagi kepada 3 pandangan. Yang pertama, mazhab Syafi'i mengatakan bahawa sujud sahwi, apa kesilapan sekalipun, apa masalah sekalipun, belum salah. Belum salah. Apa dalil mazhab Syafi'i? Dalil mazhab Syafi'i menyatakan dia mentarjih hadis yang kata sebelum salam kerana hadis tersebut hadis qauli, perkataan daripada Nabi sungguh, bukannya perbuatan daripada Nabi. Hadis mana? Hadis Abu Hurairah? Tak. Hadis Abu Sa'id tadi. Idza syakka ahadukum ujung tu summa yasjudu sajdataini qabla an yusallim. Hendaklah dia sujud. Ni. Falyatrah syak wal yabni ala mastaiqan summa yasjud sajdatain. Hendaklah dia sujud. Di situ kenyataan daripada Nabi sendiri. Qaul Nabi. Sebab itulah di antara turuk tarjih, di antara wajah-wajah sebab-sebab yang menyebabkan tarjihnya hukum, kita tengok ada 2 hukum, sebelum salam, selepas salam. Tengok hadis, dua-dua sahih. Tak petikai dah sahih. Tapi kita nak pakai mana? Hak ni perbuatan, hak ni perkataan. Mana lebih kuat? Syafi'i menyatakan perkataan lebih kuat daripada perbuatan. Jadi dia mentarjihkan perkataan Nabi yang Nabi suruh sujud sebelum salam. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki dia bagi 2. Kalaulah adanya kekurangan dalam sembahyang, bila kurang sujud sebelum. Bila kurang sujud sebelum. Bila ada terlebih sujud selepas. Dia bagi gitu. Ditafsirkan maknanya hak yang kurang kena sebelum. Dia amal belaka dua-dua hadis. Dia tidak tarjih. Ini salah satu daripada turuk jamak. Jadi Imam Malik dia mengamalkan jamak. Dia himpun kedua hadis ni, dia amalkan kedua hadis dengan cara macam mana? Dia mentafsirkan hadis ni pada ketika ni, iaitu sujud sebelum salam ketika adanya kekurangan dalam sembahyang. Sujud selepas salam ketika adanya penambahan-penambahan daripada salam. Jadi dia boleh amalkan dua-dua hadis. Hanafi dengan Hambali pula dia kata boleh pilih, terpulang kepada kita nak sujud selepas pun boleh, sebelum pun boleh. Dua-dua ada hadis. Sebelum pun tak ada masalah, selepas pun tak ada masalah. Tapi dia kira yang mana yang lebih utama. Bagi Hanafi yang lebih utama selepas salam. Ini lebih cenderung, waktu lebih kuat sedikit. Hambali pula sebelum salam. Dia lebih cenderung pada sebelum salam. Tetapi kedua-dua Hanafi dan Hambali menyatakan boleh berlaku. Jadi yang agak ketat sedikit iaitu Syafi'i. Syafi'i dia hanya memilih sebelum salam sahaja. Itu perbahasan. Jadi kita tengok bagaimana ulama-ulama dulu dia memerah otak dia. Setelah dia mengkaji semua hadis berkaitan masalah-masalah tersebut, nak buat kesimpulan bukannya senang. Kita ambil buah yang dah masak, yang dah bukan setakat dah masak, yang dah siap kupas, cuma nak masuk dalam mulut telan je. Hak tu tugas kita. Ambil yang dah siap kupas, dah siap bersih, dah siap apa sekali, kita telan je. Ulama dulu bukannya senang, nak boleh ke dapat, nak boleh ke baja, nak boleh ke itu ini, sehingga dapat ke kita dalam keadaan begitu mudah. Waktu pun kita malas lagi nak ambil. Baca tasyahud sebelum kalam makna diulang lagi sekali. Kemudian kita berpindah pula. Sebab saya berhajat nak habiskan bab sujud hari ni. Ada 3 sujud, 1 sujud pun tak habis lagi.
Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syakka ahadukum faqama fi rak'atain fastatamma qa'iman falyamdi wal yasjud sajdatain wa illam yastatim qa'iman falyajlis wa la sahwa alaihi. Rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah wa Daraqutni wal lafdhu lahu bi sanadin dha'if. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seorang di antara kamu rasa ragu dalam solatnya, lalu berdiri dalam rakaat kedua hingga tegak dengan sempurna. Berdiri, tertinggal duduk tahiyat awal sampai tegak. Lanjutkanlah solatnya, jangan sampai kembali. Jangan duduk balik untuk duduk, tetapi lakukanlah sujud sahwi 2 kali. Dan jika masih belum berdiri dengan sempurna, dia boleh kembali duduk untuk tasyahud pertama tanpa ada sujud sahwi baginya. Hadis ini dengan sanad riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Daraqutni dengan sanad yang dhaif. Tapi hadis ini lafaz Imam Daraqutni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sambung 3 hadis kita syarah sekaligus. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'ala man khalfal imami sahwun fa in sahal imamu fa 'alaihi wa 'ala man khalfah. Rawahu al-Bazzar wal Baihaqi bi sanadin dha'if. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah menceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang ada di belakang imam tidak dibebani melakukan sujud sahwi. Tetapi jika yang lupa adalah imamnya, maka baik imam maupun orang yang bermakmum kepadanya dibebani untuk melakukannya. Hadis dengan sanad yang dhaif. Wa an Thauban radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala likulli sahwin sajdatani ba'dama yusallim. Rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah bi sanadin dhaif. Daripada Thauban radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap kelupaan yang dilakukan oleh seseorang dapat ditampal dengan sujud 2 kali sesudah salat. Hadis Abu Daud dan Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Depan kita ada 3 pula hadis. Hadis Mughirah, hadis Umar dan hadis Thauban. Hadis Mughirah ini dikatakan hadis yang dhaif kerana ada di kalangan perawi dia yang bernama Jabir bin Yazid. Dia ni seorang muttaham yang dipertikaikan, muttaham bil kadzib, yang mana dia dipertikaikan kerana pernah melakukan pembohongan. Maknanya muttaham bil kadzib, dia rendah sedikit daripada kadzab. Kadzab ni pembohong, tapi muttaham dia orang yang dituduh membohong. Mana nak confirm 100% dia penipu tak lagi. Kalau kadzab tu penipu, tapi ni dia hanya baru dituduh saja. Tapi hadis ini selain daripada Mughirah, ada yang diriwayatkan dengan lafaz yang lain daripada sahabat yang lain, daripada jalan yang lain, tariq yang lain, daripada Ziyad bin Ilaqah, menceritakan bahawa maksud hadis yang sama dengan sanad yang hasan ataupun sahih. Sebab itulah kalau kita tengok di sini, hadis ini disahihkan, sahih menurut Syekh Albani, dan Dr. Nuruddin Itta juga menyatakan bahawa bersetuju bahawa hadis ini adalah hadis yang sahih kerana dia dikuatkan dengan lafaz, dengan jalan periwayatan yang lain. Jadi kedudukan hadis ni ada 2 pandangan ulama, sama ada sahih ataupun dhaif. Apa maksud hadis ni? Bila kita ragu-ragu, tertinggal tahiyat awal, bangun berdiri. Bila dah berdiri tegak, tak boleh kita nak turun, kena terus sembahyang, ganti dengan sujud sahwi. Sebab itulah ulama menyatakan bahawa dah berdiri tegak, turun semula, batal sembahyang. Daripada rakaat kedua dah berdiri tegak, turun semula, batal sembahyang. Ni hadis dia. Kalau tak kata hadis ni dhaif, okey, ada riwayat yang lain yang sahih. Kalau berdiri tu tak tegak lagi,
Tak tegak lagi, baru boleh turun. Allah, baru naik sikit, boleh turun. Tapi boleh bila turun tersebut, bila tak tegak lagi, adakah kena sujud sahwi ataupun tidak? Kalaulah dah dekat dah lebih pada separuh, kena sunat juga sujud sahwi. Kalau bawah pada separuh, tak perlu sujud sahwi. Baru naik sikit baru naik sikit, tak perlu sujud sahwi. Naik lebih pada separuh, tu kena sujud sahwi. Kemudian hadis Sayyidina Umar. Hadis ini merupakan hadis yang dhaif. Tetapi walaupun dhaif, dia merupakan amalan jumhurul ulama, termasuk mazhab yang 4. Mazhab yang 4 beramal dengan hadis ini. Maknanya kalau makmum terlupa dalam sembahyang dia, selain daripada rukun, dia melakukan perkara-perkara yang melayakkan dia sujud sahwi, tetapi dia jadi makmum, tak perlu dia sujud sahwi bersendirian. Imam salam, dia terus salam saja. Ni mengikut hadis ini, dan pandangan ini pandangan jumhur ulama, termasuk mazhab yang 4. Tetapi ada satu pandangan yang lain menyatakan bahawa dia juga makmum juga, kalau dah dia tersilap ataupun dia melakukan perkara yang menyebabkan dia kena sujud sahwi, walaupun dia jadi makmum, dia kena buat juga sujud sahwi. Ini pandangan yang dipegang oleh Syekh Sun'ani di antaranya. Syekh Sun'ani pengarang Subul Salam, dia lebih cenderung kepada pendapat awak kata kena sujud juga, tak kira makmum ataupun imam. Apa hujah dia? Hujah dia sujud sahwi itu Nabi tak sebut pun. Bagi dia tak pakai hadis ni. Dia kata sujud sahwi yang lain tak sebut pun jadi imam ataupun makmum. Jadi pukul rata belaka. Tapi ulama jawab balik bahawa ada di sana hadis, sesungguhnya innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Apabila sesungguhnya dijadikan imam untuk menyempurnakan sembahyang. Jadi kita kena ikut. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Bila imam takbir, kena takbirlah, ikut dia. Jadi ikut imam tak sujud, kita tak perlu sujud. Hadis Sauban, hadis ini juga merupakan hadis dhaif. Hadis Sauban ini merupakan hadis dhaif kerana ada dalam sanad ada Ismail bin Ayyash, orang yang dipertikaikan tentang hafalan dia. Dan hadis ini secara zahirnya, setiap sahwi, setiap perkara yang kita lupa ketika sembahyang ataupun kesalahan-kesalahan yang dilakukan setiap sembahyang, dalam sembahyang, kena 2 kali sujud. 2 kali silap, 2 kali kena 2 kali sujud. Sekali sahwi 2 sujud. Sekali sahwi 2 sujud. Kalau sekali sahwi 2 kali sujud, 2 kali sahwi 4 kali sujud. Kalau mengikut secara zahir hadis ini. Tetapi ulama menyatakan kita silap banyak mana sekalipun, padan 2 kali saja. Padan dia 2 kali saja. Maksud hadis ni bukannya setiap satu kita tampung dengan satu. Tetapi maksud hadis ni tak kira kesilapan jenis macam mana sekalipun. Setiap jenis kesilapan, setiap jenis sahwi perlu 2 kali sujud. Mana bukan kata hak ni 2 kali, hak ni sekali, tak. Tak kira apa jenis sahwi sekalipun. Ni pandangan jumhurul ulama menyatakan, mana tidak syariatkan mengikut kebanyakan ulama, setiap kali kita silap kita sujud sahwi. Satu kesilapan sujud sahwi, 2 kesilapan sujud 4 kali, 3 kesilapan 6 kali sujud. Tak perlu begitu. Apa dah? Mula sujud tilawah ni panjang, sujud syukur panjang. Kemudian aku tilawah ni syukur ni. Tu boleh baca. Rasanya tak perlu pada syarah panjang buat tilawah ni. Kemudian bab sujud sahwi ada satu masalah yang kita tertinggal.
Di mana saya tak ingat dah. Berkaitan apakah hukum sujud sahwi, wajib ke sunat? Kita tengok dalam banyak-banyak hadis yang kita bacakan tadi, perintah. Perintah, Nabi perintah supaya kita melakukan sujud sahwi. Adakah sunat ataupun wajib? Selain daripada Hanafi menyatakan bahawa sujud sahwi adalah sunat sahaja. Adapun dalam mazhab Hanafi menyatakan sujud sahwi adalah wajib. Tapi wajib dalam mazhab Hanafi di sini wajib yang alat tarakhi, maknanya wajib wajib sujud sahwi mengikut mazhab Hanafi dan Hambali. Hanafi dan Hambali kata wajib. Tapi Hanafi kata wajib alat tarakhi, maknanya lewat sikit tak apa. Lewat sikit tak apa sujud. Bukan. Itu masalah alat tarakhi, sujud tilawah. Minta maaf tu. Mana sujud sahwi ni wajib mengikut mazhab Hanafi dan Hambali. Tertukar sujud sahwi dengan sujud tilawah. Imam Syafi'i dan mazhab Malik mengatakan sunat. Sunat saja. Apa dalil yang mengatakan wajib? Dalil Hanafi, sallu kama raaitumuni usalli. Allah Taala, Nabi suruh sembahyang sebagaimana aku sembahyang. Jadi Nabi bila tersilap, Nabi sujud sahwi. Hak itulah hak Nabi suruh. Itu menunjukkan wajib. Dan ada riwayat-riwayat, apakah dalil yang kata sunat pula? Ada di sana riwayat daripada Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa kanatir raq'atu nafilatan was sajdatan. Riwayat ini mengatakan bahawa sujud sahwi tersebut adalah nafilah, adalah sunat saja. Jadi perbahasan sujud sahwi ni sunat ataupun wajib juga ada dua pandangan. Pandangan Syafi'i kita kata sunat. Sunat sujud sahwi, sama ada sahwi kita lupa sungguh ataupun memang kita tinggal, kita disunatkan sujud sahwi. Ni. Dan rasanya dulu dah sedikit sebanyak perbahasan berkaitan dengan sujud sahwi. Jadi sebelum saya pergi kepada bab sujud tilawah, ada satu masalah berkaitan dengan sujud sahwi ni. Sujud sahwi apa bacaan dia? Bacaan yang masyhur yang diamal oleh masyarakat Malaysia, subhanaman la yanamu wa la yashu. Betul tak bacaan ni? Hari ni kita bahas. Jangan tuduh saya Wahabi dah. Okey, berkaitan dengan subhanaman la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhan yang tidak sekali-kali tidur dan tidak sekali-kali lupa. Bacaan tersebut, yang pertama sekali, bacaan tersebut tidak diriwayatkan dalam mana-mana hadis. Imam Ibn Hajar dalam kitab At-Talkhisul Khabir, dalam fi takhrij ahadith ar-Rafi'il Kabir, Imam Rafi'i dah ada kitab dia Syarah Kabir, kitab fiqh Imam Rafi'i. Dalam kitab fiqh ini banyak hadis-hadis dan hadis-hadis tersebut ditakhrijkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Ibn Hajar menyatakan bahawa lafaz subhana man la yanamu wa la yashu ini, dia kata lam ajid lahu asla, aku tak jumpa asal. Imam Ibn Hajar apa? Siapa Imam Ibn Hajar ni? Syafi'i bukannya mazhab yang lain. Ibn Hajar Al-Asqalani, tokoh hadis, pengarang kitab Bulughul Maram kita ni. Subhana man la yanamu wa la yashu, tak ada hadis. Okey. Dan Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah, kitab Tuhfatul Muhtaj, syarah kepada
matan Minhaj Imam Nawawi. Minhajul Minhajul Talibin. Minhajul Abidin Imam apa? Imam Ghazali. Minhajul Talibin banyak antara kitab yang tinggi dalam mazhab Syafi'i dan juga terlalu banyak syarah-syarah dan hasyiah. Antara yang mensyarahkan kitab dia Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebut dalam kitab dia, wa qila yaqulu fihi ma subhana man la yanamu wa la yashu. Dan ada kata qil dibaca pada kedua sujud tersebut, subhana man la yanamu wa la yashu. Setakat tu je. Qila, kalimah qila ni menunjukkan seolah-olah pandangan yang tak kuat. Pandangan yang tak kuat. Seorang lagi tokoh dalam mazhab Syafi'i, Imam Ar-Ramli. Ni dua kitab besar lah, Tuhfah dengan Nihayah. Orang yang nak jadi hebat dalam mazhab Syafi'i ni, dua kitab ni dia kena main semua lah. Kena rajin bedek Tuhfah dengan Nihayah ni. Dan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i memang ni di antara kitab yang jadi rujukan utama dalam mazhab selain pada kitab-kitab lain. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj, Imam Ramli pula mengatakan bahawa wa qala ba'duhum, berkata sebahagian mereka yustahabu an yaqula fihi ma subhana man la yanamu wa la yasfu. Maknanya ada sebahagian pendapat saja mengatakan begitu. Dan wa huwa laikun bil hal. Bacaan ni layaklah. Sebab kita lupa, kita ingat bahawa Tuhan tak lupa. Itu hanyalah pandangan ulama dan ijtihad ulama, bukannya ada riwayat daripada hadis. Jadi pandangan yang lebih kuat daripada ini, sujud sahwi, lafaz dia sebagaimana sujud-sujud yang lain juga, subhana rabbiyal a'la ataupun subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini pandangan yang kuat. Ada kaul saja, ada pandangan segelintir saja pandangan dalam mazhab Syafi'i menyatakan sunat kita baca subhana man la yanamu wa la yashu. Tapi kalau kita nak amalkan subhana man la yanamu wa la yashu, kita jangan anggap itu merupakan hadis Nabi. Bukannya amalan daripada Nabi. Nabi tak sebut. Sekarang tokoh Amirul Mukminin dalam hadis, Ibn Hajar kata tak ada lafaz hadis gitu. Jadi kita, kalau kita tak ajar anak kita subhana man la yanamu wa la yasfu pun tak apa. Dah kenapa ustaz ramai sangat orang Melayu baca hak ni semua kalau sujud sahwi? Sebab memanglah orang Melayu dia mengaji satu kitab aja biasa. Dia ngaji kitab apa? Kitab Musalli aja hak ni. Hak tu je lah. Tak salah. Tapi dia belajar hak tu. Berti hak tu, amal hak tu lah. Walaupun di sana ada pandangan-pandangan yang lebih kuat lagi, kerana kita dalam ibadat ini lebih aula an yuttaba, al-ittiba, mana kita ikut apa yang dilakukan oleh baginda. Baginda salah sujud sebab baginda ajar baca dengan subhana rabbiyal a'la, iaitu dalam ketika sujud sebagaimana yang kita tahu. Jadi tidak disebut sujud apa. Termasuklah juga bila tak sebut sujud apa, jadi para ulama kebanyakan yang menyatakan termasuklah juga sujud sahwi, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Bab sujud tilawah tu kita bincang kemudian pula. Okey, tu jelaslah berkaitan dengan sujud sahwi. Dalam mazhab Syafi'i saya belek banyak kitab. Imam Nawawi saya tak jumpa. Saya buka dalam azkar tak jumpa, dalam majmuk tak jumpa. Bukan tak ada. Tak tahulah ada ataupun tidak. Kerana kita ni tuan-tuan, lebih baik kita bila kita tak jumpa, kita kata tak jumpa. Tapi kadang-kadang kita cari lebih-lebih kurang. Oi, dalam kitab ni tak ada. Saya sering kali dipesan oleh Syekh saya, Syekh Rosdi. Bila orang tanya apa tu, dia kata tak ada. Mu jangan kata gitu. Mu baca habis, semok sungguh daripada awal hingga akhir.
Kamu nak kata tak ada, walaupun mungkin tak ada disebut di dalam bab tu, tapi kadang-kadang ulama dalam bab sujud sahwi dia tak sebut, tapi dia sebut dalam bab lain sebagai contoh-contoh tambahan. Dalam bab lain dia ada sebut. Jadi selagi kita tak baca teliti satu persatu, jangan kita kata tak ada. Lebih baik kita kata tak jumpa. Tak jumpa. Dan Ustaz, macam mana hadis subhanallah la yanamu tadi? Ustaz kata tak ada. Bukan saya kata tak ada, Ibnu Hajar kata tak ada. Jadi Ibnu Hajar tu orang yang memang tokoh yang Amirul Mukminin dalam hadis, dapat berada di tahap yang sangat tinggi. Bila dia kata tak ada, kita nukilkan kalam dia kata tak ada. Bukan gitu. Kalau saya kena kata saya tak jumpa. Dan Imam Nawawi saya tak jumpa. Dalam beberapa kitab dia hampir sama menceritakan subhana man la yanamu wa la yasu. Qala ba'duhum, berkata sebahagian kalimah yang seumpama ni seolah-olah pengarang tidak berapa menyokong, tidak memberi sokongan yang begitu kuat terhadap kenyataan bahawa zikir ketika sujud sahwi subhana man la yanamu wa la yasu. Kemudian yang seterusnya berkaitan dengan duduk di antara dua sujud sahwi. Duduk di antara dua sujud sahwi, para ulama juga menyatakan bahawa dalam masalah ni, saya buka balik kitab-kitab mazhab Syafi'i, yang saya jumpa Imam Ibnu Hajar menyatakan ulama tak bincang masalah ni. Apa bacaan duduk di antara dua sujud sahwi? Dia kata ulama sebelum dia tak bincang. Kemudian dia kata yang bila tak bincang, dia lebih menyatakan yang zahirnya wazahir, yang jelas bacaan dia samalah bacaan di antara dua sujud yang biasa, iaitu rabbighfirli warhamni. Itulah mana bacaan di antara dua sujud sahwi sama bacaan dengan dua sujud biasa. Tidak ada nas yang jelas daripada Nabi. Bila tak ada nas, kita pakai yang nas yang umum, bacaan di antara dua sujud tersebut. Itu berkaitan dengan sujud sahwi. Okey, kemudian saya terus pada soalan lah. Ada beberapa soalan yang menarik, dan tapi saya pilih untuk jawab beberapa soalan dulu. Soalan melalui Facebook dan melalui WhatsApp. Dan soalan yang tertangguh pada minggu lepas. Soalan ditanya, Abang Said kita tanya tentang masalah yuhyi wa yumit. Kita tengok dalam hadis, Ibnu Hajar nukilkan kepada kita hadis la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Waktu wirid selepas pada solat tak sebut tak sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Adakah di sana ada riwayat yuhyi wa yumit? Riwayat yuhyi wa yumit tersebut memang ada. Di antaranya yang disebut oleh Imam Al-Munziri di dalam Taghrib dan Tarhib, berkaitan dengan masalah bacaan selepas pada solat subuh. Dan Imam Al-Munziri menyatakan bahawa hadis ini, penambahan ini juga sanad yang sahih. Jadi kita nak baca yuhyi wa yumit, nak tambah pun sahih, tak tambah pun sahih. Jadi kita pilih tambah lagi lebih lah. Bila dua-dua sahih, hak ni lebih, kalimah dia insya-Allah lebih sikit pahala dia. Kemudian apa lagi soalan? Soalan berkaitan dengan hadis. Adakah selepas pada salam pertama ada bacaan-bacaan yang diriwayatkan dalam hadis? Kita biasa amal setengah-setengah. Kita biasa amal assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dalam masalah ni saya belek-belek kitab. Saya tak jumpa ada perbahasan secara detail dalam masalah ni. Cuma ada saya jumpa beberapa
fatwa-fatwa di kalangan salafi, dia kata hak ni memang bid'ah sebab tak ada hadis. Hak ni yang saya jumpa. Jadi perbahasan secara panjang lebar saya tak jumpa lagi. Yang saya jumpa ada beberapa tokoh salafi menyatakan ini memang tidak ada hadis. Kemudian soalan yang seterusnya berkaitan dengan masalah masalah istinja. Ustaz, adakah istinja kena ada niat juga? Sahaja aku beristinja membasuh kencing dengan 2 cebok air kerana Allah Ta'ala. Jawapannya istinja hanya perlu kita menghilangkan najis, tak perlu ada niat. Tak perlu ada niat. Bahkan kalau seorang tu dia terberok tengah tidur, orang lain tolong basuh, dia tengah tidur, dia tak sehingga hilang dan cuci najis dia, dah dikira suci. Walaupun daripada orang lain dalam keadaan dia tak sedar, dia dikira sah istinja tersebut. Tak perlu pada niat. Bila tak perlu pada niat ni, orang kafir pun boleh tolong buat. Tak ada masalah. Dalam masalah istinja, dalam masalah menghilangkan najis, itu tidak diperlukan kepada niat. Boleh. Kemudian ada tanya berkaitan dengan doa sebelum daripada salam. Ini masalah yang kita bincang juga. Doa sebelum daripada salam, adakah kita boleh amalkan selain daripada doa yang disebut dalam hadis? Jawapannya kita dah bincang sebentar lalu dulu. Dalam mazhab, kebanyakan mazhab menyatakan kita boleh berdoa. Boleh berdoa walaupun dalam urusan dunia sekalipun, walaupun tidak ada warid daripada Nabi. Tapi ada pandangan kata seelok-eloknya janganlah benda yang menunjuk doa yang menunjukkan dunia sangat. Ya Allah, ya Tuhanku, naiklah gaji aku 50%. Itu nampak dunia sangat. Kalau kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah rezeki, tu tak apa. Tapi setengah ulama kata tak berapa beradab kalau kita nampak fokus kepada dunia. Dan ini berdasarkan kepada hadis Nabi, summal yad'u bima sya', kemudian hendaklah dia berdoa apa yang dia mahu. Mana doa yang ada warid daripada Nabi itu sebahagian yang maksur. Tapi kalau kita nak berdoa dengan doa yang lain, Nabi bagi kebebasan. Ada setengah mungkin dia kata kalau dia nak doa sembahyang duha setiap kali tengah semayang. Sebab doa semayang duha sedap kan. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzil. Kalau rezeki langit turun, kalau rezeki daripada dalam bumi keluarkanlah, jauh dekat kelah. Dia nak minta 5 kali semayang, 5 waktu tidak khusus pada semayang duha. Ini juga termasuk daripada hadis yang umum tadi. Naklah dia berdoa apa yang dia nak. Tapi hadis itu khusus bagi solat duha memang ada. Tapi bagi solat-solat yang lain, kalau kita nak doa untuk murah rezeki, terpulang kepada kita. Itu sedikit soalan-soalan yang kita telah bincangkan tadi, masalah-masalah yang telah kita bincangkan, dan juga permasalahan yang berkaitan dengan hadis. Banyak lagi soalan-soalan minta saya terang juga apa beza antara Wahabi, Salafi dan Wahabi, Salafi, Salafiyah. Ustaz minta juga Ustaz. Waktu saya malas nak ulas lah sebab saya tak bincang lagi bab tu. Kalau ada hadis bab tu, insya-Allah. Jadi saya sebagaimana saya sebut, saya akan fokuskan kepada persoalan yang masalah yang ada kaitan dengan pengajian kita, dan juga masalah yang umum berkaitan dengan hadis. Berkaitan dengan hadis bolehlah tanya secara umum, tetapi kalau masalah fiqh fokus kepada masalah yang kita telah bincangkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.